Pengerusi memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian membahaskan peruntukan 2014 bagi Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Banda berangkat jawatan kuasa. Dan saya pengerusi, saya merujuk kepada putiran 030000 Pejabat Tanah dan Karyan Wilayah Persekutuan. Saya ingin membangkitkan persoalan tanah-tanah persendirian yang diambil oleh MRT Co di Jalan Sultan dan Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Patim, Penang, Laluan dan jajaran MRT antara Sungai Buloh ke Gajah. Dan saya mengusi, pejabat tanah dan karyan wilayah persekutuan telah mewartakan pengambil tanah tersebut yang mana telah ditentang atau tidak dipersetujui oleh pemilik-pemilik atas dua sebab, iaitu untuk mengekarkan bangunan lama yang ada nilai warisan sejarah Kuala Lumpur, dan keduanya jajaran MRT hanya melalui bawah tanah dan menyebabkan bangunan dan tanah di atasnya tidak perlu diambil. Di Bukit Bintang pula, pengambilan tanah menyebabkan peniagaan-peniagaan ditutup dan ramai pekerja hilang pekerjaan. Memandangkan ramai penduduk berkedai dan berniaga kecil dan berniaga malah bekerja mempantakan pengambilan tanah yang akan menyebabkan mereka mengalami kerugian. Maka saya ingin mengesah pejabat tanah dan karyan wilayah persekutuan mempatarkan warta mengambilkan tanah milik persendirian, dan MRT Co pula hendak mempatarkan hasrat untuk mengambil tanah-tanah tersebut. Dan saya berfungsi oleh kerana saya ada mencadangkan bahawa satu laluan yang lebih licin dan juga menguntungkan kedua-dua pihak ialah melalui jalan Tan Cheng Lock ke arah Plaza Rakyat untuk satu stesen di sana untuk mengelakkan menggunakan jalan Sultan dan jalan Petaling. Ini boleh dikatakan satu win-win dua pihak. Saya mencadangkan ini harap mendapat satu persetujuan antara MRT Co dengan kerajaan bahawa boleh menjimatkan wang pembayar cukai. Dan saya berdua, saya merujukkan putiran 06000 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mengenai TPKL, saya ingin membangkitkan masalah oleh kerana sekelintir kaki tangan dan pegawai Jabatan Pengurusan Perumahan TPKL yang sukar dihubungi dan ditemui walaupun permohonan temu janji sudah lama dibuat, dan berjanjian untuk menghubungi semula pejabat saya, namun janji tidak ditunaikan, dan saya sebagai wakil rakyat berasa seperti kita diabaikan. Bila setiausaha saya berusaha berkali-kali untuk bercakap telefon atau meminta atau berjanji, tetapi tidak berhasil. Saya rasa bercakap dengan Yang Berhormat Menteri atau Datuk Banda atau Ketua Benggara atau Timbalan Ketua lagi mudah, lagi senang. Saya harap TPK haruslah memantau kaki tangan atau pegawai-pegawai yang tidak bekerja dengan yang begitu baik untuk mengelakkan wakil rakyat yang membangkitkan isu-isu yang mengenai jabatan-jabatan mereka. Dan yang kedua, saya minta TPKL memberitahu kepada atau menteri berapakah sebenarnya aduan awam diterima dalam sehari, jumlah yang diambil tindakan dan diselesaikan. Tidak dapat diselesaikan dan kelajuan masa yang menyelesaikan setiap kes. Banyak aduan tentang itu lampu koridor rosak, lift rosak, pipe bocor, sampah serap tidak dikutip, dan berbagai-bagai lagi
jarang diselesaikan dalam masa yang singkat. Sebab ini untuk menaik image khususnya TPKL dalam satu antarabangsa bahawa TPKL selalu katanya satu bandaraya yang bertaraf antarabangsa. Saya harap ini harus ditingkatkan bekerja, pegawai-pegawai mereka hendaklah bekerja dengan sungguh dan pastikan nama imej TPKL harus dijagakan. Mengenai cadangan pembangunan semula perumahan awam di Seri Johor atau Seri Pulau Pinang, Seri Melaka, walaupun mendapat pandangan keras oleh setengah penduduk, saya mengakui cadangan itu baik, tapi pihak pemaju SP sedia bersama Tradewin dan DPKL haruslah memastikan yang pertama ialah harga rumah jual hendaklah dalam lingkungan boleh dibeli oleh penyewa seperti ringgit Malaysia 42,000 unit. Yang kedua ialah unit yang luas mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Jumlah persegi luasnya seharuslah 700 kaki persegi. Yang ketiga ialah mensediakan unit-unit sewa bagi penduduk-penduduk yang tidak mampu memberi rumah pada kadar sewa asar. Yang keempat ialah penduduk-penduduk tidak dipindahkan ke tempat lain buat masa sementara sebelum projek siap dan mereka benar menduduki sehingga rumah baru siap. Yang kelima ialah pemaju atau TPKL hendaklah menanggung kos angkutan atau memberi saku hati pembedahan kepada penduduk-penduduk. Yang keenam ialah medan meletak kereta yang mencukupi bagi penduduk-penduduk dan pelawat-pelawat. Yang ketujuh ialah keadaan blok perumahan tidak terlalu rapat dan bersesakan kerana pemaju mengejar keuntungan. Yang ke-8 ialah pemaju atau TPKL hendaklah mensediakan pakej pembiayaan pinjaman yang mudah kepada pemberi-pemberi. Tan Sri Pengerusi, pembangunan semula di tapak lapangan terbang DUTM Sungai PC hendaklah juga dibina PPR memandangkan kawasan Parlimen Pintang tidak ada projek PPR dan ia sesuai bagi golongan miskin dalam bandar untuk kediaman dan mereka kerana bekerja sekitar pusat bandar. Tidak lagi sesuai dibina sepenuhnya rumah harga tinggi dalam kawasan tapak DUTM yang menyebabkan golongan miskin dan pendapatan rendah terpinggir dan tidak upaya memberi rumah sendirian. Dan yang kedua, tentang satu isu ialah perasaan rakyat. Oleh kerana Menteri pun sudah janji banyak kali di Dewan Yang Mulia ini bahawa projek perasaan rakyat akan dimulakan walaupun tidak 14 tahun terbengkalai di pusat bandar. Satu ISO di pusat bandar Korombo ini. Saya harap TPKL atau Kementerian Wilayah Persekutuan haruslah mengambil satu tindakan yang dahsyat untuk membolehkan projek ini oleh kerana ramai pembeli unit di pasar raya ini tidak mampu membayar balik itu bunga kepada faedah kepada bank. Oleh kerana ini satu projek usaha sama TPKL dengan swasta. Dengan Tan Sri Tampik Wing dari Sarawak. Saya harap Kementerian seharuslah mengambil tindakan membolehkan projek terbengkalai ini. Sekian. Terima kasih.